A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita sekali lagi insya-Allah sama-sama dalam sesi tafsir ringkas daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, pagi ni kita mula masuk kepada muka surat 391, juzuk yang ke-20 surah Al-Qasas, dan kita akan baca pada hari ini ayat 44 sehingga ayat 50 insya-Allah. Kita masih lagi tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, tetapi kita telah sampai kepada bahagian, kita panggil bahagian ta'liq dalam bahasa Arabnya, ataupun dalam bahasa Melayunya kalau diterjemahkan dalam bahasa sekarang ni sebagai komentar, bukan komen tapi komentar, iaitu ulasan-ulasan, pengajaran-pengajaran yang dapat diambil daripada surah cerita yang telah kita bacakan sebelum daripada ni, pada muka surat sebelum daripada muka surat 391 ini. Mengikut ahli tafsir, mereka mengatakan bahawa bermula daripada ayat 44 ini, Allah Ta'ala telah memulakan dengan tasliyah kepada baginda Nabi SAW. Jadi banyaknya tasliyah. Kalau kita baca surah sebelum ni pun tasliyah, iaitu hiburan, ataupun kita boleh katakan sebagai untuk memberikan rasa senang hati kepada baginda Nabi SAW, untuk menceritakan harapan-harapan kepada baginda, kerana suasana pada masa ini adalah suasana yang memang perlukan kepada harapan. Kenapa? Iaitu Nabi SAW, sebagaimana kita tahu dalam surah Al-Qalam, dalam surah sebelum daripada ni, surah An-Namlu dan juga surah Al-Qasas ni, suasana ni adalah suasana Nabi SAW berhijrah ataupun sebelum daripada hijrah. Jadi ianya berada pada klimak kesusahan Nabi SAW dalam dakwahnya, iaitu dakwah tidak diterima. Jadi bila dakwah tidak diterima, apakah yang diperlukan oleh seorang pendakwah, oleh seorang yang membawa Islam ni? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bawakan surah-surah ni menjadi hiburan kepada pendakwah-pendakwah Islam. Jadi kita akan tengok kisah Nabi Musa sendiri ni adalah merupakan hiburan dan juga harapan, kerana ianya bermula dengan kesukaran ibunya, kesukaran Nabi Musa balik semula ke Mesir dengan keinginan untuk menziarahi family. Tetapi apa yang berlaku adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah merubah keadaan ini, iaitu dari hanya menziarahi biasa, tetapi dengan memberikan satu mesej ataupun memberikan satu tugas kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi sekarang ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah, Nabi dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan khaif, dalam keadaan yataraqqab. Maka keadaan itu sama dengan apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan semua kisah ni kepada Nabi SAW, dan Nabi tahu, dan kita sebagai orang Islam pun kita tahu sekarang ni. Kerana apabila kita baca Quran, kita dapat cerita yang memang benar-benar benar, bisidqin disebutkan, iaitu bukan sebagaimana umat-umat Bani Israel sebagaimana yang kita tahu berada di sekitar Madinah dengan ramainya pada masa itu. Mereka ini juga mengetahui tentang kisah Nabi Musa, tapi kisah Nabi Musa yang mereka ketahui adalah kisah-kisah yang setengahnya betul, setengahnya tidak betul. Kenapa? Kerana ia ini adalah merupakan kisah yang diwarisi daripada
datuk nenek moyang mereka, dan bukannya disebutkan di dalam Taurat kebanyakannya. Dan Taurat sendiri adalah kitab yang telah diubah. Jadi dalam ayat 44 lah kita baca pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengatakan bahawa apa-apa yang sedang berlaku kepada Nabi Musa, dan juga sebenarnya sebelum daripada ini kepada nabi-nabi yang lain dalam surah Maryam, iaitu Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, kamu mendengar cerita ini, tapi sebenarnya kamu tidak ada sendiri pada ketika itu. Jadi ini sebenarnya menunjukkan, menjadikan satu mukjizat, iaitu bagaimana Nabi SAW mengetahui kisah seorang Nabi yang beberapa kurun, beberapa ribu tahun sebelum daripada beliau, tetapi beliau dapat menceritakan benda itu dengan betul, sedangkan beliau tak hadir pada masa Nabi Musa mendapat wahyu. Nabi Musa ketika naik ke atas bukit, Nabi Musa seorang diri. Ketika Nabi Musa mendapat taklim daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Taala bercakap kepada Nabi Musa di Tur Saina pada malam yang gelap tu, tidak ada orang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sahaja, Nabi Musa sahaja. Jadi sebab itulah Allah Taala sebutkan kat sini dalam ayat 44, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kunta bijanibil gharbi iz qadayna ila Musa al-amr wa ma kunta minasyahidin. Kamu wahai Muhammad, wa ma kunta bijanibil gharbi, kamu tak ada pun di bahagian barat, iaitu di bahagian barat tu makna di tepi maksudnya. Di sini ialah kamu tak ada pun di tepi tu. Di tepi mana? Iz qadaina ila Musa, ketika kami berikan wahyu kepada Musa tu. Ketika kami menyuruh Nabi Musa AS, iaitu dikatakan ketika Nabi Musa mendapat wahyu, mendapat Taurat. Wa ma kunta minasyahidin, dan kamu bukannya orang yang ada sekali pada masa itu. Maknanya yang adanya adalah antara yang memberi wahyu ialah Allah, dan yang ada yang mendapat wahyu adalah Musa AS. Nabi Muhammad tak ada. Tetapi bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh bercerita tentang perkara ni dengan jelas, dengan terang, dengan clear kan, tidak bercanggah antara satu sama lain, walaupun dalam ayat yang pelbagai. Jadi nak menunjukkan bahawa Quran ini adalah sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala tekan kat sini, wa ma kunta bijanibil gharbi iz qadayna ila Musa al-amr wa ma kunta minasyahidin. Kamu tak ada pada masa itu, tapi kamu boleh cerita. Walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Jadi sekarang ni Nabi ketika berhijrah, Nabi berhadapan dengan dua, di tengah-tengah lah kita kata, di antara Makkah dan juga Madinah. Di antara ahli Makkah yang kufur dan juga ahli Madinah sekarang ni, yang sebahagian saja beriman, sebahagian saja yang telah Islam. Tapi sebahagian besar daripada orang-orang ahli Madinah pada masa itu masih lagi tidak Islam. Dan of course lah yang antara gerombolan yang besar, rombongan yang besar ataupun kelompok yang besar di Madinah ni ialah Yahudi. Jadi sebab itulah ayat-ayat Quran yang turun di Madinah ni banyak disebutkan berkaitan dengan orang Yahudi juga. Jadi apabila Nabi SAW sekarang sedang berhijrah, maka Nabi dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cerita-cerita Nabi Musa AS. Jadi nanti Nabi SAW akan menghadapi orang Yahudi ni, dan Nabi dah ready dah untuk menghadapi orang Yahudi ni. Jadi sebab tu lagi Allah Ta'ala sebutkan kat sini kan, walakinna ansha'na qurunan, dan kami telah buat, kami telah jadikan kurunan, beberapa banyak generasi-generasi ataupun bangsa-bangsa. Kurun bukan kurun tahun 100 tahun, bukan, tapi artinya ini ialah generasi-generasi yang banyak. Tatlu fatatawala alaihim, tapi mereka semua ni
tatawala alaihim. Tatawala maknanya melampau, maknanya membuat satu benda yang tak patut. Alaihim. Tatawala alaihimul umur. Dah panjang mereka. Jadi disebutkan oleh ulama-ulama tafsir kat sini, mereka ialah kaum-kaum sejak daripada Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, semua tu adalah banyak dah kurun-kurun sebelum daripada ni. Tapi fatatawala alaihimul umur. Jadi mereka ni dah jadi panjang lah umur mereka, dah jauh dah sini. Mereka ni dah melampau, mereka tidak percaya. Jadi tapi Nabi SAW boleh cerita benda ni. Cerita kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut, kaum Samud, macam-macam semua ni. Semua tu Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi ceritakan kepada orang Arab, dan Nabi ceritakan juga nanti Nabi bacakan kepada orang-orang yang berada di Madinah. Jadi sepatutnya orang-orang Yahudi ni, mereka ni dah beriman dah. Sebab apa? Sebab mereka dengar Nabi Muhammad SAW bercerita. Kemudian lagi, wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan. Sawiyan tu maknanya muqiman. Dalam tafsir Jalalain kata sawiyan artinya mukim. Dan kamu tidak berada, tidak bermukim, maknanya tidak wujud, fi ahli Madyan, di Madyan. Ketika mana? Ketika iaitu Nabi Musa AS lari dan berada di Madyan. Jadi kamu tak ada, wahai Muhammad, di situ. Tapi kamu boleh cerita apa yang berlaku. Tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Tetapi Allah Ta'ala kata, kamilah sebenarnya yang mengutuskan kamu, wahai Muhammad. Bukannya kamu ni mengada-ngada. Tapi Allah Ta'ala mengutus, yang mengutuskan. Bukannya Nabi ni nak. Bukan Nabi ni mengada. Bukannya nak jadi orang besar, nak buat satu benda yang menjadikan orang ni ikut dia. Bukan. Tapi Allah Ta'ala yang menyuruh, yang mengutuskan. Mursil. Kunna mursilin. Kami yang mengutuskan. Kemudian lagi Allah Ta'ala kata lagi, wahai Muhammad, wa ma kunta bijanibit tur iznadaina. Ketika kami panggil Nabi Musa, kan, ya Musa, ya Musa, sebelum daripada ni kita baca kan, adakah Nabi SAW wujud pada masa tu di tepi bukit tu? Jadi Allah Ta'ala kata, tidak, kamu tak wujud. Wa ma kunta bijanibit tur, kamu tak ada kat situ, kamu tak ada di situ. Iznadaina, ketika kami panggil Nabi Musa. Walakin rahmatan min rabbik, tetapi semua tu adalah rahmat daripada Allah. Cerita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ceritakan sekarang ni untuk menjadi rahmat. Litunzira qauman ma atahum min nazir min qablik la'allahum yatazakkarun. Semoga semua tu Allah Ta'ala buat tu adalah sebagai rahmat kepada kamu semua. Rahmat untuk apa? Rahmat bila Allah Ta'ala mengutuskan Rasul, sebenarnya itu adalah satu rahmat. Kerana apa? Kerana kalau tak ada Rasul, kita mana dapat tahu satu-satu benda tu yang gaib, yang akan berlaku, mana kita tahu? Ataupun yang telah berlaku lama, mana kita tahu? Kita panggil history. History ni sejarah. Sejarah ni banyak betul, banyak tak betul. Ada betul, ada tak betul. Hanya kajian manusia kan. Manusia berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada batu-batu, berdasarkan kepada mumia, berdasarkan kepada tulisan-tulisan kuno yang tak banyak, berdasarkan kepada tulisan dinding, berdasarkan kepada teori kan. Sebagaimana kita kan di tanah Melayu ni, cerita hantuah, cerita Melaka, berdasarkan apa? Berdasarkan kepada tulisan Tun Sri Lanang. Tapi banyak dipertikaikan sekarang ni. Siapa Tun Sri Lanang ni? Betul ke dia cerita ni? Kan? Dan dia hidup ke masa tu? Dia tak hidup. Kan? Tapi dia ceritakan tentang Portugis, tentang kapal kita yang di bawah harta yang banyak, kemudian karam di lautan Hindi, dibawa lari oleh Portugal kan. Tapi macam-macam dikatakan orang Melayu macam ni, hantuah ni berperang dengan Hanjebat kan. Contohlah saya sebut tu kan, ialah cerita-cerita sejarah kita kan, sejarah Melayu. Tapi adakah cerita tu betulnya? Jadi Allah SWT sebutkan kat sini kan, Allah Ta'ala ceritakan melalui lisan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, cerita-cerita ni semua ni adalah benda yang betul. Yang tidak ada yang tidak betul kecuali betul belaka. Jadi semua tu adalah rahmat daripada Tuhan kamu. Dia turunkan, dia ceritakan, dia kemudian memberi amaran kepada kamu semua tentang apa yang akan berlaku. Min nazirin ma atahum min nazirin min qablik.
sebelum daripada ni, kepada orang Arab ni sudah lama sangat tak ada Nabi. Nabi yang terakhir ialah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, berapa ribu tahun. Nabi Ismail, kalau kita tengok rentetan dalam panjang senarai kan, 25 orang Nabi ni, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berada pada tahap yang ke-7 ataupun yang ke-8 ni. Selepas daripada tu nak ramai lagi Nabi-Nabi, tetapi tidak tahu kan. Kita tidak tahu kecuali apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tapi orang Arab, mereka ni tak ada Rasul. Selain daripada orang di Mekah ni kan, orang Quraisy, mereka tak ada Rasul. Rasul lain selain daripada yang terakhir ialah Nabi Ismail. Sebab itulah mereka hanya mengenali Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim. Ada Hijr Ismail. Itu saja mereka tahu kan. Walaula an tusibahum musibah bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula fanattabi'a ayatik wa nakuna minal mu'minin. Ayat ni lagi adalah apa kan, Allah Ta'ala meriwayatkan apa yang akan berlaku. Orang-orang yang kufur ni, orang yang tak nak beriman ini, mereka nanti akan mengatakan, kata, Rabbana laula arsalta ilayna rasula. Dia akan berkatakan, kenapa tak hantar Rasul? Kenapa tak hantar Rasul? Jadi macam ayat ni Allah Ta'ala perli kepada mereka kan. Nanti apabila dah nyata, dah tahu mana betul, mana salah, dah masuk kubur, dah hari kiamat, dah kena azab. Jadi pada masa itulah mereka akan bertanya, wahai Tuhan kami, kenapa tak utuskan Rasul kepada kami? Nanti kami bolehlah ikut. Gitu kan. Wa nakuna minal mu'minin. Kami boleh jadi orang beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam balik semua tu, ini adalah uslub orang Arab cara Arab jadi cara perlilah kita kata, cara mengatalah, cara nak bagi faham lah kan. Jadi ayat-ayat ni bagi bahasa Arab sebenarnya adalah satu benda yang sangat indah lah kan. Tapi bagi kita tengok macam ayat ni macam berputar-putar sikit kan. Tapi dia nak katanya ialah katakan, walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaquluna rabbana. Maknanya bila dah kena azab, bila dah kena musibah kan, bila dah kena nanti kan balasan daripada Allah Ta'ala, mereka dah nampak betul salahnya, pada masa itu mereka akan berkata, kenapalah dulu tak utus Rasul. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala kata, ni Rasul lah ni, iaitu Muhammad ni, tapi kamu tak percaya pada hari ni. Nanti pada hari akhirat nanti akan datang, bila kena azab, bila kena seksa, barulah kamu nak kata, kenapa tak utus Rasul, kamu tak utus Rasul. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala beritahu kan, sekarang ni nanti kamu akan berkata macam tu. Falamma ja'ahumul haqq min indina qalu laula utiya mislama utiya Musa. Ni sambungan lagi daripada apa ni, Allah Ta'ala menyentuh mereka kan, nak sebutkan tentang apa yang akan berlaku kepada mereka ni. Mereka akan kata ni, katakan, mereka akan kata apa, kenapa tak diberikan sebagaimana diberikan kepada Nabi Musa? Habis tu yang Muhammad ni apa? Bukan Rasul. Jadi macam tu. Jadi falamma ja'ahumul haqq, apabila dah nyata kebenaran, bila datang kebenaran, min indina, daripada sisi kami, bila dah clear dah, qalu laula utiya mislama utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Jadi sebenarnya yang berlaku kepada Nabi Musa pun sebenarnya sama saja apa, iaitu dulu Nabi Musa pun dikufuri oleh Bani Israel, oleh kaum dia. Jadi begitu jugalah Muhammad sekarang ni. Kamu semua, wahai orang Quraisy, wahai orang Mekah, kamu sekarang mengufuri juga Nabi Muhammad, Muhammad yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu sihrani tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Allah Ta'ala kata, qalu sihran. Kamu kata dua-duanya sihir. Iaitu apa? Bani Israel mengatakan bahawa Nabi Musa tu sihir. Bukan Firaun pun mengata. Kemudian tu Bani Israel pun sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Musa ni sihir juga kan. Buat macam-macam kan. Boleh belah laut lah, boleh gini lah, boleh gini macam-macam kan. Sebab itulah mereka lepas tu mengikut menyembah anak lembu selepas daripada tu. Bila Nabi Musa tak ada. Bila ditegur oleh Harun, mereka marah pula kepada Harun.
Jadi itu yang berlaku kan. Maknanya kisah umat Mekah ni, Quraisy ni, yang mereka ni kufur ni, nanti mereka akan kata kenapa. Allah Ta'ala sekarang kata ni, Allah Ta'ala dah beri dah. Tapi apa yang berlaku, mereka katakan bahawa dia ni adalah sihrani kan. Tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Kami tak percaya semua benda-benda ni. Itu. Berarti dua-dua umat yang sama kan, iaitu umat yang ada di Madinah nanti yang Nabi akan pergi, dan juga umat yang telah ditinggalkan, iaitu di Mekah. Qul fa'tu bi kitabim min indillah wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Jadi katakan wahai Muhammad, fa'tu bi kitabim min indillah. Kamu bawa buku, bawa kitab daripada Allah. Dah aku cakap pun kamu tak percaya kan. Bawa. Huwa ahda minhuma attabi'hu. Jadi Nabi macam cabaran ni. Nabi cabar mereka. Kalau kamu kata aku ni tak betul, okey, kamu bawa kitab daripada Allah Ta'ala. Mana dia? Selain daripada Quran lah. Yang mana huwa ahda minhuma. Ahda minhuma maknanya yang lebih betul lagi daripada apa? Daripada Quran, daripada Taurat. Ada. Kalau ada lebih betul, bawa. Attabi'hu, aku akan ikut. In kuntum shadiqin, kalau kamu semua betul. Jadi mencabar ayat ni ayat cabaran, ayat 49. Tapi adakah mereka ni boleh bawa? Mana ada boleh bawa kan? Nak bawa macam Quran, satu patah pun tak boleh, satu surah pun tak boleh, 10 ayat pun tak boleh kan? Walaupun mereka ni orang hebat-hebat bukan main mereka ni kan tak. Tukang syair lah, pandai bersyair, tiap-tiap tahun ada pertandingan syair lah kan, sayembara dia macam-macam ni kan. Jadi sampai ada syair-syair mereka tu digantung di Kaabah tu. Yang menang setiap tahun digantung kat Kaabah. Dia dipanggil muallaqat as-sab'a. Muallaqat ni ialah syair-syair yang menang tahunan, kemudian dia digantung di Kaabah tu. Kenapa? Kerana inilah syair yang terbaik pada tahun ni. Gitu. Jadi maknanya dah 7 tahun dah dibuat pertandingan tu, maknanya sebelum daripada tu dah ada 7 tu kan, yang the best tu digantung kat Kaabah tu. Jadi mereka ni hebat kan dari syair. Tapi bila dicabar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kepada mereka, buat, aku nak ikut kalau betul. Tengok apa? Tak mampu nak buat. Ada yang buat seorang tu kan, buat cerita pasal apa? Bila dengar Nabi buat cerita pasal Al-Fil, Malfil kan, dia buat kan, dia buatlah Al-Fil, Malfil. Dia dengar Nabi baca soal Al-Fil, dia buat soal Al-Fil. Dia kata Al-Fil, Malfil, gajah. Kamu tahu ke apa itu gajah kan? Wa ma adraka mal fil, kamu tahu apa itu gajah? Lahu khutun tawil, dia ni ada belalai yang panjang. Kan bodoh bunyi kan. Kita dengar pun macam nak ketawa. Ada satu lagi tu buat cerita pasal katak. Tadi tak ada kerja lah mereka ni. Jadi semua tu diketawakan. Nak bandingkan dengan apa yang mereka buat dengan apa yang ada dalam Quran, sangat jauh beza. Orang boleh tahu. Jadi oleh kerana itulah maka tak mampu Nabi. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, ajar mereka, nak lawan mereka ni, in kuntum shadiqin, kalau kamu benar, bawalah. Attabi'hu. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalaulah mereka ni tak mampu, lam yastajibu, tak mampu, tak boleh nak menyahut. Maknanya lam yastajibu, tidak mampu untuk menyahut cabaran kamu wahai Muhammad, lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sebenarnya ketahuilah, mereka ni sebenarnya mengikut hawa nafsu mereka. Jadi kesimpulan dia, mereka ni mengikut hawa nafsu lah. Gitu kan. Sebab tak mampu pun nak buat tu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam min Allah. Jadi Allah Ta'ala terus buat satu prinsip, iaitu siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawanya. Bighairi hudam min Allah, tanpa petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita ni pun ada hawa. Semua orang ada hawa kan. Jadi hawa bila bertentangan dengan syariat, mesti kena ikut syariat. Gitu. Tak boleh ikut hawa. Jadi hawa ni sebagaimana sebut dalam Quran adalah sebagaimana Ibn Abbas kata, Allah Ta'ala tidak menyebutkan al-hawa dalam Quran kecuali dalam bentuk ianya dicela. Jadi macam dalam ayat ni juga kan, waman adallu mimman ittaba'a hawa, siapakah yang lebih sesat selain daripada orang yang mengikut hawa?
Jadi maknanya bila hawa, dia akan jadi sesat. Yang tak sesatnya ialah bila ikut hudam minallah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah Taala tak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi setakat tu pengajaran ataupun komentar kita kata dalam bahasa ta'liq daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita patut ambil daripada kisah Nabi Musa. Jadi kena faham dulu kisah Nabi Musa tu, kemudian barulah kita baca ta'liqat ni kan, daripada Allah, apa yang Allah Taala datang selepas daripada takibat gitu kan, daripada Allah Taala tentang kisah yang kita beritahu. Jadi mana kita baca kisah Nabi Musa dulu, kemudian baca benda ni, barulah kita dia matching elok kan. Kalau baca yang ni saja bukanlah salah kan tak, tetapi maknanya dari segi penceritaan, dari segi pemahaman, dia akan menjadi lebih clear lah bila kita baca kisah Nabi Musa alaihi salam sebelum daripada ni. Jadi insya-Allah kali akan datang kita akan baca pula muka surat 392, masuk juzuk yang baru insya-Allah. Belum masuk lagi, tapi kita akan masuk ain yang baru, dipanggil ain yang baru, okey, hizib yang baru. Setakat tu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.